Okey, locus dalam 2 dimensi. Jadi ideanya ialah kita corekkan satu titik, kemudian kita gerakkan titik itu dengan melalui satu jarak yang sama. Lepas tu kita tengok apa yang jadi. Okay, kita dah buat cerita kipas ni. Kita buat lukis titik kat ujung tu. Lepas tu sekali kita pusing kipas. Maksudnya titik ni bergerak asalkan panjang titik ni sama ke titik tengah kipas ni yang sama, tak berubah. Kita tengok apa jadi. Jadi macam ni. Bulat, nampak bulat. Kemudian kita ada bola ni. Titik tengah-tengah. Bola ni bergolek. Titik merah juga berpusing, berputar, bergolek pada tempat dia, titik tempat itu sendiri, dan kita akan nampak dia macam satu garis lurus satu garis lurus sebab tu menuruni sepanjang garisan landasan ni. Ni kita ada macam bandul. Kita nampak, kita tandakan titik hitam kat bola tu. Jadi kita ayunkan bandul, kita akan nampak last kali titik hitam akan nampak macam satu lengkung macam ni lengkung pergi balik. Kita ada yoyo sama. Kita main atas bawah. Katakan yoyo tu warna merah, kita nampak garis merah macam ni. Kalau buat laju-laju nampak satu garis merah, macam apa, satu garis lurus. Ni sama, tandakan merah di ujung tapak turun. Kita nampak macam garis merah tu garis lurus. Kemudian kita ada sekeping papan, lekatkan pada pemutar, kita putar dengan laju, kita nampak jadi silinder. Macam silinder. Jadi silinder. Okey. Ni pun jadi macam silinder. Jadi 3D lah maksudnya, jadi 3D. Padahal sekeping je, kita putarkan laju-laju. Okey, kemudian kita ada semi apa tu? Sekeping papan. Sekeping je ni. Dan berbentuk semi bulatan. Kita pasang pada pemutar, kita putar, akhirnya kita nampak macam apa ni? Sfera. Macam rasa macam boleh pegang. Macam 3D. Sama juga cawan ni. Kita ada bongkah macam ni, kita pusing laju, jadi dia jadi bentuk cawan. Asalnya 2D. Bila kita dah pusing pada apa ni, pada lokus yang sama, last kali dia jadi 2D jadi 3D. Ni semua ni dia ni. Okey, semua nampak 3D. Jadi nak ubah 2D kepada 3D ialah pusingkan dia. Pusingkan dia pada lokus yang sama. Apa maksud lokus ni? Okey, apa maksud lokus ni? Kotak warna kuning ni. Lokus bagi satu titik yang bergerak, yang berjarak tetap dari satu titik tetap, ialah sebuah bulatan yang berpusat di titik tetap tersebut. Lokus bagi satu titik. Lokus bagi satu titik. Ini definisi untuk lokus tu sendiri. Lokus tu apa? Lokus ialah satu surehan atau lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang 3 dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Satu surehan atau lintasan. Okey. Hak ni apa beza hak tadi dengan hak ni? Yang tadi tu cerita tentang lokus. Lokus tu apa benda? Yang ni cerita tentang lokus bagi satu titik. Bagi satu titik. Satu je titiknya. Kemudian apa yang berlaku? Tu
berjarak tetap lah apa semua, berpusat di titik tetap tersebut. Okey. Jadi kena tahulah dulu apa locus tu, apa benda, apa yang kita nak belajar ni. Bab apa ni locus? Tak akan dapat belajar kalau kita tak tahu apa definisi bab yang kita belajar tu. Okey, ni adalah sedikit aktiviti cetusan minda 3 ni, membina locus berjarak tetap dari satu titik tetap. Kemudian apa benda dia buat ni? Dia pakai apa ni? Geometry sketchpad. Dia pakai komputer ni, dia buat macam mana? Ni titik tetap titik tetap. Tapi titik ni titik juga, tapi titik ni tak tetap macam kawan ni. Titik ni akan cuba bergerak dengan syarat titik ini tak boleh bergerak menjauhi dia. Maksud titik ni pergi jauh, dan dalam masa yang sama titik ni tak boleh bergerak mendekati dia. Kalau kamu tambat kucing kat sini, kat mana dia boleh pergi? Kat mana dia boleh bergerak? Dia nak terbang ke atas tak boleh lah. Kucing tak ada sayap, kan? Dia nak apa? Yunam ke dalam pun tak boleh lah. Lantai keras, dia tak korek tanah. Jadi habis tu apa yang dia boleh buat je kalau dia nak bergerak? Nak pergi jauh tak boleh, nak pergi dekat ke titik pun tak boleh. Akhirnya itulah saja gerakan yang dia mampu buat. Okey. Contoh 4. Bagaimana anda bina locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap? Bagaimana bina locus bagi titik? Bina locus ni nak bina garis lah. Garis sambung-sambung titik yang bergerak. Sambung-sambung. Ni kita panggil locus lah ni. Ni locus ni. Ni locus lah ni. Ni kita panggil locus lah. Ni locus ni. Jadi titik ni ada banyak-banyak ni, kita cantum. Semua titik tu kita buat satu laluan macam dia punya laluan. Okey. Sama juga ni. Dia punya permintaan ialah nak kita bina locus tu. Maksudnya kita kena tahu titik tu dia dari mana ke mana. Kita kena cantum semua perjalanan titik-titik tu untuk dapat locus. Bina locus bagi titik P. Mana titik P ni? Kat sini titik P. Yang sentiasa berjarak 3 cm dari satu titik tetap. Okey. Maka titik P kat sini nampak? Ni titik P Ini bukan titik P, ini titik O. Ini titik di mana titik tetap. Titik tetap ni tak boleh ubah lah, sebab tu dipanggil tetap Dari satu titik tetap. Tu dia, titik tetap ni. Habis ni titik mana pula? Ini titik untuk bina locus punya ni. Ini titik untuk syarat nak bina locus punya. Okey, kemudian titik ini sama juga, kita nakkan titik ini sentiasa berjarak dengan titik tetap 3 cm. Titik ni tak boleh lebih, titik ni tak boleh kurang. Habis harus ke manakah titik ini pergi? Sedang dia masih perlu bergerak. Ke mana dia mesti pergi? Maka dia laluan ni akan terbina bulat lah. Sebab nak pergi lebih tak boleh, nak undak balik tak boleh, lebih dekat ni tak boleh. Syarat dah dibacakan begitu. Jadi titik ni kena buat juga gerakan, tetapi dengan tak pergi lebih, tak pergi kurang, iaitu kekal memelihara jarak 3 cm. Akhirnya dia pusing betul lah. Okey, boleh? Itulah cara nak jawab
nak bina locus nak bina locus bagi titik P. Bukan bina titik P tau. Titik P dah memang ada, dah bina dah kat situ satu titik tu. Tapi bila titik ini digerakkan, kita cantum semua titik ke titik tu, itulah dia kita dapat satu garis tak putus macam ni. Itulah dia kita panggil locus. Okey, locus. Locus ialah jejak perjalanan. Okey, kita ada aktiviti yang berikutnya dengan soalan apakah locus bagi titik. Apakah locus? Sama dia suruh bina locus, dia suruh tentukan, dia suruh lukis bagi titik yang berjarak sama. Bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Dua pula kali ni. Sebelum ni satu saja kan. Satu je titik tetap Jadi ni pusing-pusing Habis hak dua ni apa cerita? Hak dua ni ialah kali ni tak ada pusing-pusing kalau dua. Cikgu tanya, macam mana kamu nak lalu? Macam mana kamu nak lalu supaya jarak kamu antara titik P, antara titik tetap P dengan titik tetap Q sentiasa berlaku adil, sentiasa sama. Macam mana kamu nak lakukan gerakan itu? Supaya bila kamu bergerak, kamu sentiasa memberikan jarak daripada kamu kepada titik P adalah sentiasa sama dengan jarak kamu kepada titik Q. Akhirnya kamu boleh lalu kat mana? Adakah macam tu? Lalu kat titik P. Dekat kat situ. Berapa jarak P dengan garis locus ni? Kosong kan? Sebab betul-betul lalu kat titik P. Habis titik garis ini dengan Q, berapa jarak dia? 8 cm kan? Jadi tak penuhi syarat. Itulah. Maka garis ini kita tak panggil sebagai locus. Sebab dia tak bergerak sama jarak antara P dengan Q. Kita kena buat supaya dia bergerak sama antara jaraknya dengan P dan jaraknya dengan Q. Membahagi sama adil lah. Membahagi sama adil. Jadi yang betulnya ialah sini lah kan. Nampak sini. Okey. Betulkah kalau lidi duduk macam ni, dia adalah locus? Jadi sepanjang garis ni adalah locus ni. Garis tengah ni. Garis tengah ni adalah locus kepada P dan Q. Apa buktinya? Sebab tengok jarak. Tengok jarak titik ni dulu. Cikgu tanda ni. Daripada titik ni ke P sama tak jarak daripada titik ini ke Q? Sama. Okey, bagus. Habis kalau titik ni sama tak jarak daripada titik ini ke P dengan daripada titik ini ke Q? Sama tak jarak? Sama jugalah kan? Okey. Ini sama jarak Kalau macam ni, okey, sama juga kan? Sama jarak Boleh hak belah atas sama. Okey, daripada titik ni dan titik ni ke Q. Sama tak jarak? Sama. Jadi bukan kata 3 titik ni, kalau dibina seluruh titik ni pun akan sentiasa memelihara
jarak yang sama antara kedua-dua itu. Tengok ni. Tercoreng habis. Di titik ni sama jarak daripada sini ke sini dengan titik ni ke sini. Jadi rupanya yang kamu boleh lalu supaya sentiasa berjarak sama adil antara kamu dengan P dan juga Q serentak adalah di tengah-tengah ini. Jadi kamu akan lalu di tengah-tengah macam ni. Okay, boleh. Ada soalan setakat ni? Okay, apa dah? Ni pun, ni dia lah ni. Hasil, ni dia buat bagi, guna kompas kan, bagi dapat titik, bagi dapat jarak yang, pembahagi jarak yang sekata yang sama. Jadi bila kamu, cuba kamu garis titik-titik ni, titik-titik pertemuan silang ni. Akhirnya, kamu akan melukis satu garis lurus terus je lah. Macam ni. Untuk membina lokusnya. Tu nampak. Inilah, garis ni lah kita panggil lokus. Lokus ialah satu garis atau titik yang sentiasa bergerak dengan jarak yang sama daripada titik atau kadang-kadang tak titik, kadang-kadang adalah panjang. Okey, berjarak yang sama. Jadi apakah kesimpulan daripada aktiviti ni? Ialah, tengok kuning ni, lokus bagi suatu titik yang berjarak sama dari dua titik tetap ialah pembahagi dua sama serenjang. Guna kompas tadi tu kan, bagi garis lurus yang menyambungkan dua titik tetap itu. Ini faham maksud dia? Faham kan ni? Faham. Okey. Sebenarnya lokus ni tak susah apa pun. Okey, kita ada aktiviti cetusan minda 5, membina lokus berjarak sama dari dua titik tetap. Kali ni diberi dua titik tetap. Dua titik tetap katakan A, titik A dan titik B kan. Macam mana nak buat satu laluan yang bergerak supaya ke mana saja pergi akan memelihara jarak antara titik A dengan kita dan titik B dengan kita. Maksudnya sama adil antara A dan B, sama jarak. Akhirnya dapat hak merah ni merah ni lah. Di setiap titik atas merah ni lah. Di setiap titik, juta-juta titik ni, sentiasa memelihara jarak yang sama antara A dan B. Macam tu. Titik ni sama juga ni. Okey. Titik ni sama. Ni samalah. Semua ni ke titik ni sorry titik ni. Jadi akhirnya semua orang akan jadi macam itu. Okey, semua tertempu pada dua titik itu Okey, beres. Jadi kita datang pada kesimpulan aktiviti. Kau tengok kotak warna hijau. Lokus didapati bahawa lokus yang berjarak sama dari dua titik tetap AB ialah satu garis lurus yang berserenjang dengan garis lurus tersebut. Ialah satu garis lurus yang
berserenjang dengan garis lurus tersebut dan melalui titik tengah AB. Jadi itulah dia lokus yang berjarak sama. Lokus. Tadi punya cerita dibagi dua titik. Maka lokus laluan yang dapat terbina di tengah-tengah ni untuk sentiasa memenuhi jarak kepada dua titik ni. Jadi bagi dua titik kita dapat garis tengah. Kali ni dibagi pula satu garis. Dibagi satu garis. Binakan lokus yang lokus berdasarkan garis MN ini. Iaitu yang mana sentiasa berjarak 3 unit. Contoh 3 unit. Jadi kalau dekat situ kita tanda kat situ lah kan 3 unit. Sebab asalkan dia berjarak, titik ni mestilah sentiasa berjarak 3 unit daripada garis MN ni. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau kat sini pula macam mana? Mesti sama, kena buat 3 juga. 3. Jadi kat sini berapa? 3 juga jarak. Jadi pada setiap titik ni sentiasa berjarak 3. Last kali kita dapat macam tu, pangkah. Yang mana semua pangkah ni berjarak 3. Sentiasa berjarak 3 unit. Tak lebih, tak kurang. Makanya kalau kita rupanya di sebelah bawah pun kita boleh buat masih mematuhi syarat tu bahawa semua titik ini berjarak juga sentiasa berjarak 3 daripada garis MN ni. Jadi kita dapat 2 titik atas dan kita dapat titik bawah. Dan ya, kita boleh buat lebih lagi titik kat tengah-tengah tu boleh isi lagi Tapi ideanya sama bila kita hubungkan semua titik ni apa jadi? Bila kita hubungkan semua titik tu, kita dapat hak ni. Lengkap Kita garis semua sekali, semua titik. Kita dapat locus X belah atas dan kita dapat locus X belah bawah. Akan garis yang dirujuk. Garis AB Yang sebelum ni cerita titik Jadilah inilah dua garis locus atau lintasan yang mematuhi syarat bahawa mestilah sentiasa 3 unit daripada garis AB. Okey, boleh Okey, berikutnya diberi 2 pula garis. Tadi bagi 1 garis. Kali ni bagi 2 garis. Iaitu garis PQ dan garis MN. Dia punya idea dia ialah binakan lintasan atau bina lokus. Bina lokus yang bergerak, yang gerakannya itu sentiasa berjarak sama antara titik P dan titik M. Antara garis PQ dan garis MN. Jadi kalau kita buat belah kat luar tu, yang atas dekat dengan sini kan, titik ni, tapi hak bawah ni lagi jauh. Jadi tak boleh pakai hak belah luar tak boleh, hak belah bawah pun sama. Kalau kita buat titik tu belah bawah, jadi tak adalah. Ni jaraknya begitu. Tapi kalau merujuk pada ni jaraknya sudah begitu. Jadi panjang tak sama. Maka kalau titik ni tidak dianggap lokus bagi mereka dua. Okey. Jadi habis apakah titik yang akan membahagikan jarak yang sama antara mereka berdua, antara P dan M, iaitu terdapat titik tengah. Sama juga jarak antara titik lokus antara Q dan N. Dapat begitu. Dan begitu juga jarak kalau dekat sininya. Kat sinilah kan. Berjarak sama, membahagi sama. Dan pendek katanya kalau kita buat yang samalah pada semua sepanjang garis ni, akhirnya kita mendapat pangkal-pangkal di tengah ni banyak. Lalu bila kita gariskan,
Cuba gariskan semua ni. Kita akan dapat straight. Straight dah semua. Ini macam ni straight. Jadi maknanya inilah dia. Titik tengah ni locus. Jadi seakan apa benda ni, lidi ni boleh lalu tengah ni lalu di sepanjang locus ni. Locus yang baru kita bina ni antara sentiasa memelihara jarak yang sama antara garis P Q dengan garis MN ke atas locus ni Okey. Macam tu sama jarak atas bawah. Okey. Ni soalan, apakah locus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang? Dua garis lurus. Yang sebelumnya dua garis lurus juga kan? Diberi dua garis lurus, kita cari locus. Itu lalu tengah-tengah lah sebab nak bagi bedok jarak sama. Kali ini dia bagi dua garis lurus juga, cumanya bersilang. Okey. Contoh. Kita ada dua garis ni. Garis pertama bersilang dengan garis kedua. Jadi macam tu untuk T macam ni. Habis macam mana kita nak bina locus yang sentiasa memelihara jarak yang sama antara dua garis ni? Kan? Macam mana nak buat? Kalau kita letak, kita buat locus kat tengah ni, jadi adakah sentiasa memelihara jarak yang sama? Cuba tengok titik ni. Katakan kita buat titik kat sini lah. Titik kat sini Titik kat sini dengan paksi ni, garis ni berapa jarak dia? Ialah kosong kan? Kosong Habis titik yang sama ni dengan garis ni, garis yang melintang ni duduk berapa jauh ni? Nampak ni? Berapa punya jauh ni? 4 unit Sedangkan titik ni kepada garis hak tegak ni ialah kosong. Jadi titik ni bukan locus bukan locus bagi dua garis ni. Adakah dekat situ pula? Sama juga. Titik ni dekat dengan paksi melintang ni, dengan garis melintang. Tapi dia jauh dengan titik paksi titik garis menegak ni. Jadi ini juga bukanlah titik locus yang membahagikan sama sekata dua garis ini. Habis kat mana titik yang akan membahagi dua sama antara dua titik, dua garis ini? Garis yang bersilang ni. Kalau titik ni macam mana? Ni. Titik ni. Adakah titik ini membahagikan jarak yang sama antara dua garis ni? Kalau kita tengok titik ni ke garis yang menegak ni, berapa unit? 1, 2, 3, 4. 4 unit Habis titik yang sama ni ke garis ni pula berapa unit? 1, 2, 3, 4. 4 juga. Jadi 4 berjarak dengan paksi menegak, dengan garis menegak, dan titik ni 4 juga berjarak jauh dengan garis melintang. Baru dapat satu titik ni. Titik ni kalau digerakkan boleh ke mana lagi? Asalkan memelihara jarak yang sama dengan dengan garis menegak dan garis melintang. Itu syaratnya. Gerak ke sini pula, kan? Betul tak? Sama ni kalau kita kira berapa jarak? 1, 2, 3, 4, 5.
ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Jarak yang sama. Sama juga kalau titik tu dipindahkan kat sini. Kalau kat bawah ni, sama tak? Adalah locus lah kan? Adalah titik locus lah. Sebab 1, 2, 1, 2. Jadi rupanya pendek kata, kalau kita buat pemahaman yang sama pada semua titik ni, kita akan dapati semua titik locus jadi macam ini. Jadi macam ni semua. Yang mana kalau kita cantumkan semua titik locus tu, kita mendapat locus. Kita dapat locus. Jadi itulah dia. Kita dapat terus garis yang sentiasa jaraknya membahagi dua garis rujukan ni dengan sama adil. Sama jarak. Okey, itu yang last kali jadi begini Okey, nak buat belah ni boleh tak belah ni? Belah ni sama boleh juga belah ni. Kan? Sebab mematuhi syarat, iaitu berjarak sama dengan titik yang dirujuk atau garis yang dirujuk. Okey. Semua sama jarak. Jadi bila kita gariskan semua titik, samalah, kita akan mendapat apa yang kita panggil sebagai locus. Okey, locus. Okey, macam ni Selain daripada dua benda ni, pangkah ni, ada lagi tak yang kita terlepas pandang ke yang boleh sentiasa berjarak sama di antara dua garis ini, menegak dan mengufuk? Ada tak? Jawapannya dah tak ada dah. Tak ada dah. Takkan nak buat garis kat sini Takkan nak buat garis belah ni atau belah bawah ke belah atas. Jadi membahagi dah tak sama. Jadi itulah dia. Jadi kita hadir kepada kesimpulan locus bagi titik yang berjarak sama. Locus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang ialah pembahagi dua sama sudut bagi garis-garis tersebut. Ini sebenarnya adalah kita mendapat ni seakan membahagikan dua sama sudut lah kan. Kita ada garis ini, kita ada garis ini. Macam mana kita nak bahagikan dua sama sudut ni? Akhirnya kita guna kompas lah kan. Guna kompas, cuak sana, guna kat belah sini pula cuak sana. Dapat titik persilangan, kita garis. Memang dia lalu kot tengah ni juga sebab nak membahagi sama sekata kiri dan kanan. Paksi menegak dengan paksi mengufuk. Okey, boleh Okay, mungkin sampai sini saja tak? Sampai sini saja dulu sampai sini saja dulu. Kita akan teruskan buat latihan buat latihan segala latihan seluruhnya yang ada dalam buku teks, dan buat PBD buat buku PBD yang mana belum buat lagi, yang buat semuanya, seluruhnya sampai mana yang kita dah belajar. Tak perlu tunggu dah mana hak kita belajar, buat habis dah buku latihan dalam buku teks, latihan dalam buku teks dan PBD dalam buku PBD lah, buku kerja. Okey. Ada soalan setakat ni? Ada yo. Ada. Okey, semua okey. Kalau kamu tengok ni banyak mana ni? Tengok. Dah tinggal banyak mana ni? Iya. Seciput je. Kat belakang ni boleh buang je lah. Belakang ni sebab apa? Warna ungu ni dia jawapan tak apa. Tengok. Seciput je. Okey jadi stay tune sampai ke garisan penamat Kita dah tak jauh Okey Dan satu bab yang kita tinggal dulu kita skip. Bab 3 pun tak banyak
nampak je sikit. Okey. Akilah okey Akilah. Malisa okey Alia. Okey, cikgu akan upload video ni dalam YouTube, bagi kamu link dan kamu boleh ulang kaji lah Ajak kawan yang tak dapat bersama online ni, dia boleh ada peluang untuk ulang balik kelas bagi dia link yang sama. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Okey. Beres.